Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Seterusnya kita akan bawakan satu perbincangan berkaitan dengan masalah kulit yang mungkin anda hadapi. Kita kekal yakin dan sihat tanpa pigmentasi bersama Dr. Koh. Terima kasih Dr. Nur Hidayah Muhammad Razali, Doktor Perubatan Estetik yang sudi bersama kami pagi ini. Mukadimahnya kita ingin definisikan pigmentasi yang mungkin dihadapi oleh penonton-penonton kita. Doktor, silakan. Okey, sebenarnya masalah pigmentasi ini adalah masalah yang sering berkunjung ke klinik. So, selalunya bila kita bercakap tentang masalah pigmentasi ini, kita boleh refer kepada sama ada masalah tu adalah masalah hyperpigmentasi, iaitu di mana tona kulit itu lebih gelap daripada tona kulit asal, ataupun hypopigmentasi, di mana masalah kulit itu lebih cerah dari masalah kulit asal. Tetapi secara amnya, bila orang bercakap tentang masalah pigmentasi, mereka merujuk kepada masalah hyperpigmentasi. Dan masalah-masalah hyperpigmentasi ini adalah seperti yang sering kita lihat adalah melasma, lentigin, sunspots dan juga parut selepas jerawat lah. Parut selepas jerawat ni saya pernah hadapi. Malah ketika bercukur mungkin saya hadapi lebih banyak parut lah berbanding orang lain kerana permukaan cukur saya ni lebih luas. Seterusnya, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada hyperpigmentasi yang disebutkan? Okey, terdapat banyak faktor dan punca yang boleh menyebabkan masalah hyperpigmentasi, tetapi selalunya lebih mudah kalau kita kategorikan dia kepada faktor dalaman ataupun faktor luaran. Faktor dalaman seperti masalah faktor genetik. So kalau macam contoh ibu dan ayah kita pun ada, so kita lebih senang untuk ada masalah pigmentasi juga. Selain daripada itu, ketidakstabilan hormon ataupun perubahan hormon seperti dalam perempuan yang wanita yang mengandung ataupun telah melahirkan, hormon estrogen mereka lebih tinggi. So ini pun boleh menyebabkan kesan hyperpigmentasi. So selain daripada itu, kalau faktor luaran pula seperti cahaya matahari yang tanpa perlindungan, sebab tu pemakaian sunblock dan sunscreen adalah sangat penting. So kita kena bermula seawal yang mungkin kalau boleh. Selain daripada itu, kalau ada kecederaan atau luka pada kulit, ada masalah kulit, semua ni boleh menyebabkan pigmentasi. Wow, jadi ia tidak kira lelaki ataupun wanita. Ya, betul. Kedua-duanya boleh menghadapi masalah ini. Bolehkah doktor terangkan mengenai jenis-jenis hyperpigmentasi? Dia dahlah ada dua, hypo dan hyper. Tapi dalam hyper pun ada jenis-jenis. Ya, betul. Silakan doktor. Betul. Kita selalunya mengkategorikan hyperpigmentasi mengikut penglibatan kedalaman lapisan kulit. Sama ada pigmentasi itu berlaku di dalam lapisan atas, iaitu lapisan epidermis, ataupun lapisan lebih dalam, iaitu lapisan dermis. So selalunya kalau pigmentasi itu berlaku di lapisan atas, iaitu epidermis, lebih mudah untuk dirawat seperti masalah parut jerawat, sunspots, lentigin yang disebabkan oleh matahari. Kalau pigmentasi itu berlaku di dalam lapisan dalam kulit, iaitu lapisan dermis seperti melasma, tanda lahir, nevus of Otta, pigmentasi jenis ini selalunya lebih sukar untuk dirawat dan memerlukan lebih banyak sesi rawatan. Bercakap tentang rawatan yang diberikan ini, kita akan mendalaminya sebentar lagi. Apakah tona kulit yang lebih gelap lebih mudah menghadapi masalah-masalah ini? Saya tanya sebab tujuan-tujuan peribadilah. Ada betulnya. Okey, sebab semua manusia ada 6 jenis kategori tona kulit. Kategori 1 sehingga 6. Kategori 1 hingga 3 itu lebih cerah. Kategori 4 hingga 6 itu lebih gelap lah. Okey. So tona kulit yang kebanyakan rakyat Malaysia adalah dalam kategori tona 3 ke 4. Okey. So tona kulit yang lebih gelap selalunya lebih cenderung untuk ada masalah pigmentasi sebab sel pigmen mereka, iaitu sel melanosit mereka lebih aktif. So bila ada kecederaan, terdedah kepada matahari, sel pigmen mereka lebih senang aktif dan mengeluarkan pigmen-pigmen ini dan menyebabkan masalah pigmentasi. Okey. Jadi ini adalah suatu yang perlu kita sedar kerana rakyat Malaysia ni selalu terdedah kepada matahari. Kita berada dalam bumi khatulistiwa. Secara ringkas, bagaimana rawatan untuk situasi hyperpigmentasi dapat ditawarkan oleh klinik Dr. Koh? Okey, tak ada satu rawatan yang boleh menyelesaikan semua masalah dan setiap individu mempunyai jenis kulit yang berlainan, tona kulit yang berlainan. Okey, ada kulit yang tebal, ada kulit yang nipis kan. Okey, so di Dr. Koh selalunya kami mengamalkan kombinasi rawatan untuk mendapatkan kesan yang lebih efektif. So kombinasi rawatan itu bermaksud dari segi pemakaian krim topikal, okey,
dan juga skincare, okey, dan juga pengambilan antioksidan ataupun suplemen yang boleh mengawal sel-sel pigmentasi dan juga mengurangkan aktiviti sel melanosit, dan juga rawatan seperti laser dan mesoterapi. Jadi ini adalah satu kaedah rawatan yang pelbagai sebenarnya, mungkin untuk pelbagai isu kulit. Bagaimana untuk para penonton Saat Pagi Malaysia berhubung dengan wakil-wakil Dr. Koh untuk mendapatkan konsultasi berkaitan dengan masalah yang mereka hadapi? Okey, so klinik Dr. Koh ada di banyak social media. Okey, kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada talian hotline juga. So semua boleh contact daripada situ dan mendapatkan consultation melalui kita punya semua laman-laman sesawang, laman media sosial juga tertera di skrin anda sekarang juga, dan ini adalah lokasi-lokasi fizikal klinik Dr. Koh di seluruh negara. Jadi kepada anda yang punya masalah kulit yang perlu mendapat perhatian segera, ini adalah antara penyelesaian yang boleh ditawarkan oleh klinik Dr. Koh. Bercakap tentang testimoni daripada mereka yang pernah datang ke klinik Dr. Koh, apakah mesej-mesej yang boleh doktor sampaikan tentang kejayaan klinik Dr. Koh? Okey, sebab kita dapat kita memang ada ramailah database pesakit, dan kebanyakannya setiap individu mempunyai jenis kulit yang berlainan seperti yang saya cakapkan. So lain pesakit memerlukan rawatan yang berlainan. So kita akan memilih rawatan itu mengikut setiap individu yang berlainan lah. Okey, so far kebanyakan daripada sakit kita berpuas hatilah dengan rawatan yang kita tawarkan, dari segi laser ke mesoterapi, injection dan sebagainya. Secara amnya lah, sebab doktor pakar estetik kulit, bagaimana rutin penjagaan kulit rakyat Malaysia? Adakah doktor berpuas hati? Okey, so kebanyakan yang datang ke klinik saya perasan lah benda pertama yang saya akan tanya adalah adakah pakai sunblock. Okey, so kebanyakan rakyat Malaysia tak pakai sunblock. Okey, dan sebenarnya kalau nak tanya saya, satu skincare yang paling penting dalam kita punya rutin harian adalah pemakaian sunblock. Sebab matahari adalah sebab utama kepada permasalahan kulit yang banyak lah. Sunblock ya? Yes, very important. Kena cuba dapatkan quotation untuk sunblock. Tapi kita rasakan bahawa kita sudah mencuci muka, kita sudah pakai mungkin krim kulit dan sebagainya, dan rasa berpuas hati. Namun adakah kita juga perlu mengamalkan pemakaian suplemen seperti yang terkata untuk meningkatkan kesihatan kulit? Okay, so healthy diet is very important lah. Okay, pemakanan yang sihat. Bila kita tidak mengamalkan pemakanan sihat seperti makan buah-buahan, okay, sayur-sayuran yang berlebihan, suplemen dapat membantu untuk menambahkan kekurangan zat mineral dan besi dalam badan kita lah. So some suplemen sebenarnya adalah lebih kepada antioksidan. So antioksidan inilah sangat penting untuk melawan radikal bebas di dalam badan kita yang disebabkan oleh pencemaran daripada suasana luar lah. Jadi apakah antara mungkin suplemen yang boleh doktor nasihatkan dari segi pengambilan vitamin A ke B ke C ke? Semua vitamin penting, tapi kalau satu jenis antioksidan yang sangat penting adalah vitamin C. Selain daripada dia adalah antioksidan, dia juga membantu untuk meningkatkan imun sistem badan kita. Dan kebanyakan masalah kulit seperti eczema, psoriasis, semua disebabkan oleh imun sistem kita tidak kuat lah. So kalau kita ambil vitamin C tu, kita punya imun sistem badan lebih kuat dan lebih dapat melawan masalah-masalah yang lain. Baik, akhir kata mungkin sekali lagi doktor, kita boleh menjemput para penonton Saat Pagi Malaysia untuk bertemu dengan wakil-wakil Dr. Koh di seluruh negara. Silakan. Ya, okey. So di klinik Dr. Koh kita ada 45 cabang, okey, cabang klinik. Boleh datang berjumpa di mana-mana. Di setiap klinik memang ada doktor estetik yang dilatih dan boleh datang untuk mendapatkan konsultasi tentang semua masalah kulit dan juga masalah estetik. Ya, lokasi-lokasi klinik Dr. Koh di seluruh negara, cawangan-cawangannya di seluruh negara mungkin berhampiran dengan anda. Jadi lawatilah mereka untuk konsultasi fizikal. Tapi sekiranya anda mungkin ingin membuat sebarang konsultasi secara dalam talian, juga tertera di skrin anda ketika ini laman sesawang dan juga laman media sosial
untuk anda lawati. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pagi ini. Terima kasih kerana menjemput saya. Dan itu dia banyak yang kita belajar tentang kesihatan kulit. Kita akan berjeda seketika. Kita akan kembali bersama anda selepas ini.